Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja kemuliaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, kita sentiasa hanya memuji kepada Allah, sentiasa hanya meminta kepada Allah, meminta keampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga sentiasa hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah beri taufik hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu telah diciptakan pasangannya, dan dari keduanya diciptakan serta dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Maka oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, maka nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan serta mengampunkan segala dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahuilah juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan dalam agama merupakan perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah dapat menjerumus kepada kesesatan, dan setiap perkara yang sesat tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana lagi dapat meneruskan pengajian hadis siri yang ke-11 berdasarkan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah selesai hadis yang pertama, sekarang kita berada di hadis yang kedua, dan hadis yang kedua telah kita selesai kaji terkait dengan rukun Islam, dan hari ini kita akan masuk tentang rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada Rasul, para Rasul. Tapi sebelum itu,
mari kita ulang kaji sedikit sebanyak pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu beriman kepada kutub, kitab-kitab As-Samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, al-imanu bil kutub. Kutub merupakan perkataan jamak dari perkataan kitabun. Kutub adalah buku-buku, manakala mufradnya adalah kitabun, satu buku. Dan kitab pun dah jadi bahasa Melayu dah, kitab. Dan kitab merupakan mufrad dari perkataan kataba yaktubu, kitaban ataupun kitabatan. Tetapi kitabun merupakan masdar daripada perkataan kataba yaktubu. Masdarnya kitaban ataupun kitabatan. Tetapi masdar kitabun ini bermakna isim maf'ul, iaitu maktub, yang ditulis di dalamnya. Itu secara bahasa. Manakala secara syarak, kitab As-Samawi ataupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kalamullah, haqiqatu alfazihi wa hurufihi wa ma'anihi. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berisi kalam Allah, perkataan-perkataan Allah yang ia merupakan perkataan secara hakikat, bukan perkataan majazi. Hakikat dari segi alfazuhu, segala bentuk lafaz yang terkandung dalam kitab tersebut, hurufuhu, huruf-hurufnya, dan juga makna-maknanya adalah dari Allah secara hakikat. Jadi Allah mempunyai sifat al-kalam yang kita harus isbatkan, kita harus tetapkan tanpa kita takwil, tahrif, ta'til dan lain sebagainya. Kemudian kitab As-Samawi wa huwa munazzalun ghairu makhluqin. Kitab ini merupakan sifat kalam Allah yang diturunkan oleh Allah dan ia bukan makhluk. Ia merupakan sebahagian dari sifat Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan dari Allah lah bermulanya, dan kepada Allah lah tempat dikembalikannya. Berdasarkan hadis yang sahih bahawa kelak di akhir zaman Al-Quran akan diangkat dari suhuf dan juga sudur, dari lembaran-lembaran maupun dari hati-hati manusia. Okey, yang poin yang pertama, kalamullahi haqiqah, perkataan Allah secara hakikat, ini membatalkan dakwaan bahawa kalam Allah adalah kalam majazi, bukan secara hakikat. Yang mana sebahagian kelompok mendakwa Al-Quran merupakan kalamullah, akan tetapi ia bukan secara hakikat. Ia adalah kalam majaz. Contohnya kalam majaz berupa ilham ataupun kalamun nafsi, kata hati. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada lafaz. Dia tiba-tiba datang ilham, masuk dekat Jibril, akhirnya Jibril baru berkata-kata, disampaikan kepada Rusul, para pengutus. Maka ini adalah dakwaan yang batil. Berdasarkan dalil-dalil yang kita bawakan, bahawa kalam yang diturunkan kepada Jibril merupakan kalam Allah yang hakiki, berupa suara, huruf, lafaz dan maknanya dari Allah, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril disampaikan kepada para pengutus. Manakala poin yang kedua, ghairu makhluk, ini membatalkan dakwaan sebahagian kelompok yang mengatakan bahawa Al-Quran merupakan makhluk. Ia bukan sebahagian dari sifat Allah. Ia satu benda yang dicipta oleh Allah kemudian diturunkan. Maka ini juga dakwaan yang batil. Kalamullah, Al-Quran, merupakan sebahagian dari sifat Allah, iaitu sifat kalam. Tetapi jangan kita mengatakan jikalau Al-Quran adalah kalamullah, adakah kalam Allah sebatas Al-Quran saja? Tidak. Sifat Allah tidak terhitung, tidak terbatas. Jadi Al-Quran merupakan sebahagian daripada sifat Allah kalam. Faham Okey, kemudian wa innallaha takallama bihi biharfin wa sautin wa sami'ahu Jibril
wa anzala bihi Jibril ala rusulillah. Dan sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ia merupakan perkataan dari Allah. Allah sendiri yang berkata dengan huruf, wasaut dengan suara, kemudian wasami'ahu Jibril, dan Jibril mendengar. Kemudian setelah Jibril mendengar, wa anzala bihi, Jibril membawa perkataan Allah itu diturunkan kepada rusulillah, para pengutus Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep kita beriman dengan perkara yang gaib adalah nu'minu ijmalan idza ujmil wa tafsilan idza fussil. Kita beriman, menerima, meyakini segala khabar yang disampaikan dalam nas Al-Quran maupun sunnah secara ijmal, secara umum, jika nas itu datang secara umum, dan kita beriman secara detail jika nas itu datang secara tafsil, detail, tanpa mengurang maupun tambah. Okey, beriman dengan Al-Kutub tidak lari dari 3 perkara. Yang pertama, iaitu dengan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ijmal, kita beriman bahawa an-nu'mina anna kulla kutub wahyullahi wa tanziluhu ala kulli rusul. Kita beriman bahawa segala bentuk yang diturunkan yang terkandung dalam kitab-kitab Allah merupakan wahyu dari Allah, dan ia diturunkan kepada setiap pengutus, para rasul. Itu secara umum. Dalil dia dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 213. Kemudian secara umumnya dia ada banyak. Setiap rasul ada kitab. Secara umumnya dia tak ada terhad. Kita tak tahu ada berapa, wallahu alam. Tetapi yang jelas ni dari dalil ini, setiap yang Allah utus sebagai rasul, dia akan membawa kitab. Itu secara umum. Manakala secara detail, bagi nama-nama yang telah dikabarkan dalam Al-Quran, ada 5 nama. Betul? Secara detail ada 5 nama yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la, kan? Kemudian, yang pertama kita ambil Suhuf Ibrahim, sebab ada khilaf di kalangan ulama, adakah Suhuf Musa ni dia berbeza dengan Taurat ataupun sama dengan Taurat. Tapi kesimpulannya yang lebih rajih, Suhuf Musa ni termasuk dalam kitab Taurat. Jadi yang pertama, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang terkandung dalam surah An-Nisa. Kemudian kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tafsil. Yang kedua, kita beriman dengan apa yang terkandung dalam isi kitab. Secara ijmal, secara umum, kita beriman an-nu'mina bi sihhati ma fil kutub minal akhbar ma lam yubaddil minal kutubis sabiqah. Wa nu'minu bi anna al-kutuba mustamilatun 'alal huda wal falah was sa'ada fid dunya wal akhirah. Wa annaha qa'imatun 'ala tauhid wal iman bil akhirah. Secara umumnya, apa yang isi kandung dalam kitab-kitab yang dikabarkan oleh Allah seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, kita kena beriman bahawa apa yang terkandung dalam itu semua adalah benar, kerana ia dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mana isi kandungan itu dalam kitab yang terdahulu tidak diubah, secara umumnya kita beriman. Tetapi setelah ia diubah, maka dan ia bertentangan dengan Al-Quran, maka kita kena tolak. Akan tetapi jika isi kandungan kitab yang ada pada zaman kita sekarang seperti Taurat ataupun Injil, ia selari dengan Al-Quran, mana kita kena beriman bahawa ia adalah benar dan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita kena beriman juga secara umum isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu berupa hidayah, kejayaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Isinya semua mengajak manusia untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Kemudian kita kena beriman juga bahawa semua kitab-kitab yang Allah turunkan ia juga terisi tentang at-tauhid, ani'budullah wajtanibut taghut. Kerana itu pokok asas dakwah para mursalin, para rasul. Dan juga isi kitab-kitab yang telah Allah turunkan selain daripada at-tauhid juga beriman kepada hari akhirat. Dan dalilnya surah Az-Zumar ayat 71 kan. Kemudian secara tafsil isi kandungan yang kita dikabarkan, maksudnya kandungan kitab yang terdahulu yang dikabarkan dalam Al-Quran secara tafsil isinya apa? Seperti surah yang tercatat dalam surah Al-Fathu ayat 29, kemudian An-Najmu, kemudian Al-A'la. Itu Allah mengisahkan apa yang terkandung dalam Suhuf Ibrahim, apa yang terkandung dalam Taurat. Kemudian keimanan yang ketiga, iaitu kita beriman hukum hakam yang terkait ataupun terkandung dalam isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ijmalnya kita kena beriman bahawa setiap hukum yang diturunkan dalam kitab-kitab yang terdahulu harus kita imani selama mana ia tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu secara ijmalnya. Apa segala hukum yang ada dalam Taurat ataupun Injil, selama mana ia tidak menyelisihi syariat kita, maka kita kena imani dan kita kena amal. Akan tetapi jika ia menyelisihi syariat kita, maka kita kena tinggalkan. Itu secara ijmal. Secara tafsil, apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu dari segi hukum. Contohnya apa? Puasa. Dan ia telah disahkan dalam syariat kita, maka pun kita kena berpuasa. Dan itu yang kita kena buat. Dan kita tahu juga salah satu misal yang terkandung dalam kitab Taurat, cara untuk bertaubat adalah dengan bunuh diri. Tetapi ia menyelisihi syariat kita, maka kita kena tinggalkan. Dan itu sedikit sebanyak tentang cara kita beriman dengan Alkitab. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk beriman dengan Rusul. Bismillah. Okey, macam ni jelas Jelas ni? Kak jelas? Ke nak zoom lagi? Jelas Okey, al-iman bir-rusuli. Beriman dengan para rasul. Okey, perkataan rusul secara lughatan adalah merupakan jamak dari perkataan rasulun. Rasulun seorang yang diutus, rusulun sekelompok ataupun lebih dari 3 orang yang diutus. Okey, secara bahasa, rasul ni merupakan sirah mubalaghah dari wazan fa'ul. Dia ada khilaf di kalangan ulama bahasa, adakah rasul merupakan sifat musyabbahah ataupun ism maf'ul. Tapi kita tak payah masuklah bab tu. Tetapi secara umumnya rasul ala waznil fa'ul merupakan sirah mubalaghah. Okey, contoh sirah mubalaghah. Apa bezanya sirah mubalaghah dengan ism fa'il ataupun ism maf'ul? Okey, rasul adalah dari perkataan mursal.
Okey. Rasulun, kalau kita ambil pendapat ulama bahasa, ia merupakan ism maf'ul. Dari perkataan arsala yursilu. Arsala yursilu, mengutus. Isim maf'ul dia apa? Mursalun. Mursalun, yang diutus. Yang mengutus apa? Isim fa'il dia mursilun. Dia beza dalam harakat saja. Ini isim maf'ul, ini isim fa'il. Okey, rasul merupakan isim maf'ul, akan tetapi bisighatil mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Pernah dengar kan sirah mubalaghah? Jadi isim maf'ul dia, rasul merupakan mursal. Okey. Kenapa istilah syarak menggunakan perkataan rasul tidak mursal? Kerana mursal isim maf'ul menunjukkan orang yang diutus. Bila dia utus, kita panggil dia mursal. Tapi bila dia tak diutus, kita tak panggil dia mursal. Faham tak? Dia terjadi mursal bila keadaan dia diutus sahaja. Misalnya orang jalis dengan jalus, kan? Orang yang duduk, bila dia duduk, bila fulan jalis, kita panggil dia jalis, dia duduk. Tapi bila dia bangun, kita tak panggil dia jalis. Faham? Jadi sifat jalis ni akan ada pada dia bila dia melakukan perkara tersebut. Tapi bila kita kata jalus bisirah mubalaghah, maknanya orang tu mungkin dia tak boleh bangun. Dia cacat kaki ke apa, dia sentiasa duduk je. Boleh faham? Jadi rasul ni memang orang yang sentiasa diutus, diberikan wahyu 24 jam. Boleh faham? Tapi bila kita nak utus anak kita, okay, pergi jumpa jiran sebelah, minta apa, cakap ada kenduri kahwin misalnya. Anak kita menjadi mursal ketika mana kita suruh je. Setelah dia balik daripada rumah jiran, dia bukan mursal lagi dah. Faham? Jadi rasul merupakan sirah mubalaghah. Secara makna lughawi dia, maksud dia apa? Man yahmilu risalatan min jihatin ila jihatin ukhra. Okay, secara bahasa, istilah dia rasul adalah siapa yang membawa, man yahmil membawa risalatan, risalah dah jadi bahasa Melayu. Dia bawa risalah dari mana? Dari jihah, dari satu sisi kemudian kepada sisi yang lain. Itu seorang rasul. Dia ambil satu kabar, dia pergi kabarkan kepada sisi yang lain. Itu secara bahasa. Man yahmilu risalatan min jihatin niha jihatin ila jihatin ukhra. Okey, secara syarak pula. Syar'an. Secara syarak beriman dengan rusul, rukun iman yang keempat merupakan hum, mereka rijalun. Rusul mereka merupakan orang lelaki, rijal, jamak daripada rajulun. Okey, poin yang pertama ni kita menafikan bahawa rasul bukan dari kalangan manusia. Kita membantah. Ta'arif bahawa Rasul Allah adalah rijal, daripada bashar, manusia. Bila daripada manusia, mana? Daripada zuriat Nabi Adam. Bukan tercipta dengan cahaya dan lain sebagainya. Semua Nabi merupakan dari kalangan manusia. Bila manusia, asalnya daripada air mani. Dan penciptaan asal daripada Nabi Adam, iaitu dari tanah. Jadi ada dakwaan mana-mana orang yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad ataupun Nabi selain Nabi Muhammad adalah tercipta dari cahaya, maka itu dakwaan yang batil.
dakwaan yang tidak ada asas. Walaupun dia bawakan dalilnya adalah daripada hadis yang munkar, tidak ada asalnya. Kemudian yang pertama, bahawa Rasul adalah dari kalangan bashar, manusia. Kemudian ia juga dari kalangan rajulun. Maka tak ada boleh seorang wanita mendakwa dia adalah Rasul maupun Nabi. Itu yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Yusuf ayat 109. Surah Yusuf ayat 109 yang menerangkan bahawa seorang Rasul maupun Nabi adalah dari kalangan lelaki, dan ia juga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Ni wajhu dalalah dia. Rijal merupakan jamak dari rajul. Rajul apa? Lelaki. Lelaki. Nuhi ilaihim min ahlil qura. Okay, wajud dalalah rijalan. Di garis bawah. Jadi setiap Rasul maupun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti dari kalangan manusia, dan ia juga dari kalangan lelaki. Jadi jika ada orang mendakwa ada Rasul dari kalangan wanita, boleh jadi kufur, sebab dia bertentangan dengan ayat Quran. Okay, kemudian apa kerja ataupun tugas bagi lelaki yang menjadi pengutus Allah? Rijalun alladzina yahmiluna risalatan minallah al-khaliq. Lelaki-lelaki yang diberi tugas sebagai pengutus ataupun rasul, mereka membawa, yahmil, mereka yang membawa, allazina yahmiluna, yahmil, membawa, risalatan, dari siapa? Dari Allah. Ni jihad yang pertama. Ni kan, min jihatin ila jihatin ukhra. Ni jihad yang pertama. Dia bawa risalah, khabar daripada Allah kepada jihad ukhra. Jihad ukhra ni siapa? Ilal bashar, makhluk. Risalah Allah dibawa oleh rijal yang dipilih, dibawa kepada bashar, al-makhluk. Itu poin yang kedua. Rasul adalah mereka lelaki. Itu membantah dakwaan bahawa seorang Rasul itu bukan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan wanita. Kemudian kerjanya membawa risalah dari Allah kepada siapa? Kepada manusia. Untuk apa? Lihidayatihim littariqi as-sahih. Risalah yang dibawa oleh lelaki-lelaki yang diutus oleh Allah adalah untuk memberi hidayah, petunjuk jalan at-tariq yang benar. Dalil dia apa? Bahawa apa yang dibawa oleh Rasul merupakan petunjuk kepada jalan yang benar, iaitu firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah mengutus seorang rasul
minhum, dari kalangan manusia itu sendiri. Ini untuk poin yang pertama juga, dalil. Apa kerja dia? Kerja dia yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi kerja yang pertama, dia membacakan ke atas manusia ataupun makhluk bashar tu ayat-ayat Allah. Ini kembali kepada Allah, ayatihi. Kemudian membersihkan secara batin, wa yuzakkihim. Kemudian mengajarkan, wa yuallimuhumul alkitab wal hikmah. Hikmah bila dibawakan bersama kitab, maka ia as-sunnah. Dan sebab apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kerana manusia ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah utus seorang rasul dan bersamanya kitab untuk apa? Li hidayatihim ila tariqis sahih. Untuk memberi hidayat kepada jalan yang betul. Jadi orang yang diutus oleh Allah ni, pertama dia mesti lelaki, kemudian dia membawa risalah Allah, kemudian tujuan dia mengeluarkan orang dari kesesatan yang nyata. Ini tugas seorang rasul. Dan kita sebagai manusia biasa ni, kewajipan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Allah, iaitu kita membawa manusia kepada jalan yang benar, bukan kepada hawa nafsu ataupun ta'assub. Okay, fa'awwaluhum Nuh alaihi salam. Dan rasul yang pertama secara itlaq adalah Nabi Nuh. Tidak ada khilaf berdasarkan ayat Quran dan juga sunnah dari Nabi SAW. Kemudian wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul dan nabi yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang mendakwa sebelum Nuh ada rasul yang lain, misalnya Idris, betul ke tak? Tak betul. Jadi secara itlaq akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nuh merupakan rasul yang pertama. Jadi Nabi Adam tu siapa? Nabi Adam pun kita panggil Nabi, dia bukan rasul. Okay, apa perbezaan Nabi dengan rasul? Okay. Tapi rasul terima wahyu dan untuk Menyampaikan. Macam sama tu, memberi peringatan dengan menyampaikan. Rasul ada kaum. Nabi? Kalau tak ada, dia pergi mana tu? Untuk diri dia sendiri saja. Lagi? Ada pendapat lain? Okay, Nabi diutus dapat wahyu tapi tidak ada tugas untuk menyampaikan. Okay. Menyampaikan. Okey, itu dari satu sisi betul. Betul. Akak cakap semua betul. Jadi seorang Nabi, ia mendapat wahyu dari Allah, tetapi dia bukan tidak wajib untuk menyampaikan. Kerana seorang yang berilmu wajib untuk menyampaikan. Tetapi tidak ada, orang panggil, kita ambil Rasul dulu lah. Okay, seorang Rasul, dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah umat yang memang dah teruk, dah jauh dari Allah. Akhirnya diutus seorang Rasul dan diberi juga syariat yang baru. Okey. Manakala Nabi, dan diwajibkan untuk menyampaikan. Manakala Nabi mendapat wahyu tetapi tidak ada syariat, dia menjalankan syariat Rasul yang sebelum dia. Dia tidak ada syariat baru. Tetapi tidak ada kewajipan bagi dia untuk menyampaikan. Tetapi dia, kerja dia apa? Dia mengingatkan manusia tentang apa yang dibawa oleh Rasul yang sebelumnya.
Boleh faham Jadi sebab tu Nabi dari kalangan Bani Israel tu banyak untuk memperingati Bani Israel. Tapi Rasulnya, apa yang dikabar oleh Nabi, apa dikabarkan dalam Al-Quran, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, itu seorang Rasul. Tetapi dari kalangan mereka ni ada juga Nabi yang ramai. Setiap rasul tu akan dapat syariat baru. Betul. Betul. Setiap Rasul dah ada syariat dia. Tetapi setiap Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat dia khusus untuk kaum dia sahaja. Akan tetapi setelah diutus oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi, dan ia juga penutup segala syariat-syariat sebelumnya. Jadi tidak ada istilah aku nak beragama dengan agama Nabi Musa, tak. Kerana apa yang terkandung dalam kitab Taurat dan Nabi Musa memerintahkan untuk kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi dengan Rasul secara umumnya adalah perkara yang sama, satu. Apabila disebut Nabi, maka ia adalah Rasul. Apabila disebut Rasul, maka ia adalah Nabi. Tetapi secara detailnya, apabila digabungkan perkataan Nabi dan juga Rasul, maka ia membawa dua perkataan berbeza. Boleh faham Bukan setiap Nabi adalah Rasul, tetapi setiap Rasul merupakan Nabi. Okey, jadi Rasul yang pertama adalah Nuh. Nabi yang pertama Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, Nabi Muhammad merupakan Nabi dan juga Rasul, betul? Okey, pertama sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, Nabi diutus menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Nabi dengan wahyu Allah apa? Iqra. Wahyu pertama yang Nabi SAW dapat. Maka turunnya Jibril menyampaikan surah Al-Alaq ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah secara rasminya Nabi dilantik sebagai Nabi, tapi belum Rasul lagi. Manakala Nabi dilantik sebagai Rasul, surah apa? Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Fa'anzir ni merupakan wahyu secara rasminya melantik Nabi sebagai Rasul. Maka bangun berilah peringatan, itu adalah perintah. Okey, beriman dengan Rasul. Okey, tafadhal. Tulis. Okey, Iqra merupakan wahyu pertama bagi Nabi SAW secara rasmi dilantik sebagai Nabi. Manakala surah Al-Mudaththir ayat Qum fa'anzir merupakan wahyu secara rasminya melantik Nabi SAW sebagai Rasul untuk menyampaikan. Mudaththir ayat nombor 2. Ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir. Okey, boleh seterusnya Okey, beriman dengan para pengutus Allah Subhanahu Wa Taala tidak lari dari 4 perkara. Okey, ada 4 poin. Okey, yang pertama, al-imanu, kita beriman bi anna Allah, bahawa sesungguhnya Allah qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Kita kena beriman secara umumnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sesungguhnya telah ba'ath, telah mengutus di fi kulli ummatin, di setiap umat seorang pengutus, seorang rasul.
Dalil dia surah Ghafir ayat 78. Jadi secara umumnya surah Ghafir ayat 78. Ghafir ayat 78. Secara umumnya setiap umat ada rasulnya. Jadi bukan semua yang dalam Al-Quran Allah dah ceritakan semua rasul, tak. Ada sebahagian Allah ceritakan, ada sebahagian Allah tak ceritakan. Dalilnya surah Ghafir ayat 78. Allah SWT berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan di antara mereka yang ada kami ceritakan kepada kamu, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan. Okay, jadi secara umumnya setiap umat ada rasul, dan ceritanya bukan terhad dalam Al-Quran sahaja. Sebab dalam Al-Quran tu sebahagian dari rasul-rasul yang Allah ceritakan, dan sebahagian lagi tidak Allah ceritakan. Dalilnya surah Ghafir ayat 78. Okay, kemudian kita kena beriman bahawa setiap umat Allah telah utus rasul. Apa kerja dia? Yad'uuhum ila ibadatillah wahdahu wal kufru bima yu'badu min dunihi. Okay, kerja seorang rasul adalah yad'uuhum, berdakwah, mengajak hum kembali kepada bashar, manusia, mengajak manusia kepada apa? Kepada ila ibadatillahi wahda, untuk hanya beribadat kepada Allah, iaitu tauhid. Kita kena beriman bahawa setiap rasul maupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerja dia mesti ajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah. Kemudian wal kufru, dan kufur, bima yu'badu min dunihi, dengan apa-apa yang disembah ataupun diibadahi selain daripada Allah. Ini syirik. Jadi kerja seorang rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari syirik. Kalau kita kembali kepada pembelajaran kita tentang tauhid, kita tahu kenapa Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama, betul? Kerana pertama berlakunya kesyirikan adalah pada zaman kaum Nabi Nuh. Sebelum tu tidak ada kesyirikan. Jadi tidak perlu rasul, hanya perlu seorang nabi untuk memperingati manusia kembali kepada Allah. Okey, dalil dia surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36 menerangkan bahawa setiap rasul telah Allah utus bagi setiap umat untuk mengajak kepada tauhid dan menjauh kepada kesyirikan. An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Jelas. Dan sesungguhnya telah kami utus rasul pada setiap-tiap umat. Untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut, agar seru menyembah kepada Allah, iaitu tauhid, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, iaitu syirik. Itu secara umum. Jadi secara umum rasul terhad 25 ke atau lebih? Lebih. Dalil dia Ghafir 78. Kemudian dalil mengatakan bahawa setiap umat ada rasul dan kerjanya mengajak kepada tauhid dan menjauhi kesyirik. An-Nahl ayat 36. Kemudian poin yang kedua, seterusnya boleh sambung. Okey. Kemudian wa anna da'watar rusuli tajtami'u ala arba'ati umurin. Ini secara detailnya
setiap dakwah dan sesungguhnya setiap dakwah para rasul, para pengutus akan tajtami', berkumpul. Dia tak lari dari 4 perkara yang akan dibawakan oleh seorang rasul. Secara umumnya tauhid, syirik. Tetapi secara detailnya ada 4 perkara yang mesti seorang rasul akan sampaikan. Yang pertama, tauhid lah. Dalil dia surah An-Nahl ayat 36. Yang kedua, terkait takwa. Setiap rasul yang Allah utus di setiap umat mesti akan menyuruh umatnya agar bertakwa kepada Allah. Sebab tu setiap kali kita buka untuk pembelajaran ataupun kuliah, Nabi SAW suka memulakan dengan khutbatul hajah. Kerana terkait di dalam khutbah tu ada tentang wasiat bertakwa. 3 ayat tu Nabi bawakan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebab kewajipan seorang rasul untuk menyampaikan kepada umatnya agar sentiasa bertakwa. Kemudian ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang pertama takwa. Okey, apa itu takwa? Siapa boleh jawab? Okey, secara bahasa takwa adalah takut, daripada perkataan benteng. Kan? Takwa ni secara bahasa dari perkataan benteng, taqiyah. Benteng apa? Satu benteng yang dapat menahan kita dari azab Allah. Itu secara bahasanya. Secara syaraknya takwa apa? Ikut perintah Allah, imtithal li awamirihi. Imtithal awamirihi wajtinabu nawahi. Melakukan ataupun mentaati segala perintah Allah dan menjauh segala larangan Allah. Itu adalah takwa. Tetapi ada makna ataupun ta'arif takwa yang lebih detail dan lebih mencakupi dari segala sudut. Saya kongsikanlah. Tak salah saya, ini ta'arif dari Ali bin Abi Talib. Takwa adalah imtithal awamirillah ala nurin minallah raja'an sawabihi. Poin yang pertama, takwa adalah imtithal, melakukan segala perintah Allah. Bagaimana? Ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah, iaitu berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita ikut perintah sembrono je, ikut hawa nafsu, tak. Ala nur, atas cahaya Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah kita beramal ataupun kita melakukan segala perintah Allah, untuk apa? Raja'an sawabihi, kita mengharapkan pahala darinya. Kemudian poin yang kedua, ijtinabu nawahillah ala nuri minallah khaufan azabahu. Yang kedua, kita menjauhi ataupun meninggalkan segala larangan Allah pun ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, Nas. Kenapa?
khaufan azabahu, kerana takut akan azabnya. Kerana seorang mukmin ni mukmin, dia mesti ada ar-raja dan al-khauf. Tingkat tertinggi dia al-hub, al-mahabbah. Al-mahabbah. Seorang mukmin mesti dia ada dua perkara. Dia tak boleh lebih satu sisi, kurang satu sisi, tak boleh. Dia mesti kena balance. Bagaikan sayap, kata ulama. Sayap yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri, mana boleh satu sisi, dia kena ada rojak, mengharap. Sayap yang satu lagi, dia kena ada takut. Okay. Contoh orang yang dia berat dekat sisi ni sahaja, akhirnya jadi apa? Jadi murji'ah. Dia anggap Allah tu rahmatnya besar, Allah tu maha pengampun, syurganya luas. Apa akhirnya dia maksiat, tak apa, Allah tu besar rahmatnya. Dia hanya harapkan syurga je. Dia tak takut pun dengan Allah. Akhirnya jadi murji'ah. Tetapi kalau seorang mukmin tu berat dekat khauf je, akhirnya jadi apa? Khawarij. Dia takut saking takutnya, akhirnya anggap Allah tu tak ada rahmat. Bila dah buat dosa je terus kafir, bila kafir je kekal dalam neraka. Itu pun bertentangan dengan nas yang sahih. Allah tu rahmatnya melebihi marahnya. Kan? Jadi seorang mukmin tu bila kita jumpa mad'u kita boleh tengok keadaan dia. Kalau asyik tengok buat maksiat je, kita kena ingatkan dia khauf, azab Allah. Tapi kalau kita tengok asyik sedih je, makan tak nak apa, tak nak seakan-akan meninggalkan dunia, kita kena cakap dia, Allah tu rahmatnya besar, maha penerima taubat. Dan dua ni semua ada mahabbah, cinta kepada Allah. Boleh Ustaz, yang tadi tu, yang kita belajar dua ni, pendekatan dari Saidina Ta'rif taqwa. Ta'rif taqwa ni. Jadi katanya qaul daripada Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ta'rif dari itu. Sebab kalau kita kaji tentang takwa, banyak ta'rif dari kalangan ulama. Tetapi ulama cakap ta'rif ni adalah ta'rif yang paling lengkap lah. Semua tepat, tapi yang paling lengkap ni. sekali lagi tentang kena ada rojak. Rojak ni harap. Kita harap akan rahmat Allah. Kita berharap akan syurga Allah. Sebab tu kita melakukan perintah Allah untuk apa? Untuk masuk syurga. Kalau orang dakwa dia buat amal ibadah ataupun dia menjalankan segala perintah Allah bukan kerana syurga, itu hanya dakwaan yang dusta. Kemudian kerana Allah dah terangkan tentang sifat syurga dan Allah janjikan syurga untuk orang yang bertakwa. Jadi memang selayaknya seorang hamba untuk mengikuti apa perintah Allah. Bukan kita cakap macam tak ikhlas ke tak. Benda ni Allah dah cakap. Tapi kalau Allah tak cakap, kita buat, itu yang jadi tak ikhlas. Boleh faham Begitu juga apa-apa amalan. Misalnya Nabi SAW cakap, bila kita buat satu amalan ni, dapat ganjaran dari ganjaran dunia. Kita buat untuk dapat ganjaran dunia, itu ikhlas. Boleh faham? Misalnya sambunglah silaturahim, maka umur kita akan panjang, betul tak? Akhirnya kita pergi silaturahim dengan niat kita nak umur panjang. Itu diterima dan ia ikhlas kerana ia dijanjikan. Yang tak ikhlas, yang tak diterima adalah kita memandai-mandai. Solatlah sekian, maka akan luaslah rezeki. Lepas tu kita buat untuk rezeki. Itu tak ikhlas. Boleh faham Kemudian yang sisi yang lainnya al-khauf, takut. Takut apa? Takut akan azab Allah. Sebab tu setiap ayat kalau kita hayati, kita tadabbur, bila Allah cerita tentang ashabul jannah, akan ada ashabun nar. Ada dua sisi yang harus kita balancekan. Tak. Kalau kita ada sifat rojak berlebihan tanpa ada khauf, kita akan jadi seperti orang-orang murji'ah yang kerja je nak maksiat dan mengharap rahmat Allah.
Bahawa kita kau jumpa makhluk yang seakan ini, kita kena ingatkan tentang azab Allah, biar balance balik. Jangan khauf pula. Bila dia takut, dia akan jadi seperti khawarij. Orang khawarij ni seakan Allah tu tak ada rahmat. Buat maksiat sikit terus kafir dan kekal dalam neraka. Tak. Bila kita bertaubat, kita diterima. Kerana taubat Allah tu terbuka. Okey, kita kena cepat sikit Dah 11.30 dah. Okey, kemudian yang pertama tauhid, yang kedua takwa, yang ketiga taat. Setiap Rasul dia akan mengajak umat dia untuk taati dia. Kerana taati Rasul, taati Allah. Sebab dia adalah pesuruh Allah. Yang ketiga, setiap Rasul dia akan menyarankan ataupun memberitahu umatnya agar sentiasa istighfar. Dan semua ini ada dalam surah Nuh ayat 4. Surah Nuh ayat 4. Nabi Nuh beritahu bahawa aku adalah sebagai nazir, pemberi ingatan, dan kerja aku apa? Ani'budullah, mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah, wattaqu, dan bertakwa kepada Allah, wa ati'uni, dan mentaati aku, mentaati Rasul tersebut. Dan dalil istighfar pula surah yang sama ayat 10. Nabi Nuh memperingatkan kaumnya agar sentiasa beristighfar kepada Allah. Sebab Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Jadi bila seorang Rasul tu dia dah buat 4 perkara, jadi setiap Rasul yang setelahnya mesti kena buat benda ni. Jadi secara tafsirnya, setiap dakwah Rasul akan ada 4 perkara ni. Tapi bukan sebatas 4 perkara ni, tidak. Ada perkara yang lain, tapi secara umumnya. Boleh faham Tauhid, taat Rasul tu, at-ta'ah, istighfar. Okey, poin yang kedua. Ni poin tadi, poin yang pertama kita beriman bahawa setiap umat telah Allah utuskan Rasul, dan kerja dia mengajak kepada tauhid, menjauhkan syirik. Kemudian poin yang kedua, al-imanu birrusuli alladzina dzukirat lana asma'uhum. Wajib kita beriman dengan para rasul, para pengutus dari Allah yang mana dzukirat, disebut bagi kita nama-nama mereka. Ini secara tafsir. Secara umumnya setiap umat ada rasul, dan sebahagian kisah diceritakan, sebahagian kisah lagi tidak diceritakan. Secara tafsirnya ada 25 nama yang telah Allah sebut dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang nama-nama para rasul. Yang itu kita kena wajib beriman. 25 saya rasa semua dah hafal kot. Hafiz hafal? Pernah dengar nasyid Raihan? Mesti dah hafal insya-Allah lah. Adam, Idris, Nuhud ila akhir. Okey, wahum 25. Dia ada 25. Tidak 26, tidak 27, tidak kurang. Semua ada 25. Dan 18 ada dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 87. 18 Rasul disebut dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 87. Dan lain-lain nama ada di lain-lain surah. Kena cari sendiri ya. 83 hingga 87 surah Al-An'am. Tu ada 18 nama. Selebihnya nanti saya tulis banyak pula, tapi kena cari sendiri, homework lah. Cuba listkan yang ada dekat surah Al-An'am ni. Yang tak ada kita cari kat surah lain, lepas tu kita tambah. Okey, faman kafara biwahidin minar rusuli faqad kafara bihim jami'an.
Kemudian barang siapa yang kufur, tidak percaya ataupun mengingkari biwahidin minar rusul, satu je dari kalangan para pengutus, faqad kafara bihim jami'an, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan semua rasul. Satu rasul je Afiq tak percaya, misalnya ustaz cakap ada nama Rasul Idris, tak percaya ustaz, Afiq dah kufur dengan semua rasul. Contohnya kan Afiq sini, Afiq lain. Dalil dia surah Asy-Syu'ara ayat 105. Dalil dia banyak. Misalnya dalam dua ayat terakhir surah Baqarah pun ada kan. Amanar rasulu bima ila akhir ayat. Asy-Syu'ara 105. Okey, buka Asy-Syu'ara 105. Allah SWT berfirman, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Apa wajhu dalalah dia dalam ayat ni? Kita cakap bahawa kita kufur je satu rasul, kita dah kufur semua. Lepas tu kita bawakan dalil, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan semua rasul. Lepas tu tanya, okay, apa kait dia? Apa kaitan dia? Dalam ayat tu Allah cakap kaum Nabi Nuh dah dustakan semua rasul. Tapi dalam masa tu Nabi Nuh rasul yang pertama. Mana ada rasul setelah dia? Tapi bila dia dah kufur dengan Nabi Nuh, rasul walaupun belum ada lagi, dia dah kufur dengan semua. Boleh faham Syu'ara ayat 105. Itu yang poin kedua. Semua nama yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah, sebanyak 25 nama, kita kena beriman. Kemudian jika kita kufur dengan salah satu nama ni, maka kita telah kufur dengan semua namanya. Okey, poin yang ketiga, al-imanu bi anna Allah faddala ba'dhan nabiyyin ala ba'din. Kita beriman bahawa sesungguhnya Allah faddala telah melebihkan sebahagian ba'dun nabiyyin, sebahagian para nabi, ala ba'din, ke atas sebahagian yang lain. Jadi martabat ataupun kedudukan setiap nabi itu berbeza. Ada yang Allah lebihkan dari nabi yang lain. Dalil dia surah Al-Baqarah ayat 253 dan surah Al-Isra ayat 55. Saya baca sebab dalil dia jelas. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-Baqarah 253 dan juga Al-Isra ayat 55. Al-Isra ayat 55. Kemudian keimanan tak cukup sebatas itu. Wa nu'minu itu secara ijmal. Secara ijmal, setiap kedudukan Nabi dan Rasul berbeza di antara satu sama lain. Kemudian secara tafsil ya, wa nu'minu anna afdalahum hum ulu azmi minar rusul. Dan kita kena beriman, wa nu'minu, dan kita beriman anna, sesungguhnya sebaik-baik dari kalangan nabiyyin, afdalahum, fadlun baik, afdal paling baik, betul, hasanun baik, ahsan paling baik. Siapa yang paling baik di kalangan para nabiyyin? Hum ulul azmi. Siapa ulul azmi? Adam. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. Dalil dia buka surah Al-Ahzab ayat 7. Ada 5 ulul azmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 lah. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, betul, Nuh. Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka adalah ulul azmi. Ulul ni apa? Ulul ni bermaksud sahib, pemilik. Al-azmu dah jadi bahasa Melayu, azam yang
teguh tinggi. Jadi ujian dia bukan biasa-biasa. Ujian yang dilanda bagi Nabi di kalangan ulul azmi ni bukan sebarang ujian. Disebabkan mereka mempunyai azam yang tinggi, mereka ditabal sebagai ulul azmi minar rusul. 5 Nabi Muhammad SAW, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam. Okey, kemudian tak cukup setakat tu, kita beriman lagi. Wa nu'minu anna afdala minhum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman sesungguhnya yang paling baik minhum, dari kalangan ulul azmi, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cakap rasanya Nabi Nuh kot lebih afdal daripada Nabi Muhammad sebab dia dakwah 950 tahun. Nabi Muhammad baru 23 tahun. Maka dia boleh jatuh kufur. Sebab Nabi Muhammad merupakan seafdal-afdalnya para Nabi dan Rasul. Kemudian ya, betul. Dari kalangan Nabi yang ramai, yang paling afdal 5 orang. Dari kalangan 5 orang, yang paling afdal Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah ketua bagi anak-anak Adam. Itu bukan sebab Nabi nak sombong. Itu adalah memang Nabi nak beritahu akidah kita kena yakin bahawa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dialah Khalilullah, dialah Kalimullah. Semua Nabi Muhammad sapu. Semua Nabi Muhammad dapat. Nabi Musa adalah Kalimullah. Nabi Muhammad juga Kalimullah. Bila? Mi'raj. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih. Khalil ni lebih daripada Habib. Kalau kita cakap Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, seakan-akan kita menidakkan ni. Tak. Khalilullah Allah ada 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih daripada Nabi Ibrahim. Okey? Maksudnya? Allah sendiri bercakap Nabi Muhammad lebih. Dalilnya jelas. Dalil jelas daripada hadis Nabi Muhammad tu sendiri. Hadis yang sahih, Nabi SAW sabda, Ana sayyid waladi Adam. Aku adalah ketua. Bila ketua, dia kena yang paling mulia. Bila misalnya ada Nabi yang lebih mulia daripada Nabi, niscaya Nabi tak akan sebut tu. Dan juga wahuwa khatimun nabiyyin. Dan Nabi SAW merupakan penutup bagi Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad tak ada istilahnya Rasul Melayu lah, Rasul Cina dan lain sebagainya. Tak ada. Nabi Muhammad adalah penutup Rasul. Jadi kalau ada orang beriman, beriman bahawa ada Rasul setelah Nabi Muhammad, dia telah kafir, terkeluar dari Islam. Dia kena bertaubat, kena syahadat balik. Walaupun tergerak hati dia, macam betul lah Rasul kahar, Rasul dan sebagainya tu, dia dah kafir. Dia kena cepat-cepat bertaubat. Kerana ayatnya jelas dalam surah Al-Ahzab ayat 40 bahawa Nabi adalah penutup para Nabi. Lepas tu bila Nabi SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul, siapa yang nak kerja mengingatkan manusia bila Nabi dah wafat? Para ulama'. Sebab tu al-ulama'u warathatul anbiya'. Para ulama' adalah para pewaris para Nabi. Sebab tu ada hadis tapi dhaif. Ulama' fi zamanina kal anbiya' fi zaman Bani Israel. Ulama' zaman kita ni dia sama seperti para Nabi bagi zaman Bani Israel. Disebabkan zaman Bani Israel tu belum tertutup dengan Nabi Muhammad, jadi memang Allah boleh utus Nabi-Nabi. Tetapi kerja Nabi ni sebagai ulama' memperingati manusia, tak membawa syariat yang baru. Boleh faham Sebab tapi hadis ni dhaif, tapi makna dia sahih. Tapi bila ditutupnya Nabi dan Rasul oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin ada seorang yang mendakwa dapat wahyu dari Allah. Tak mungkin. Jadi kerja dia apa? Kerja para ulama' untuk memperingati manusia agar kembali kepada Allah.
Betul. Semua manusia boleh claim dia ulama. Tapi adakah dia ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ataupun Al-Quran dan Sunnah dan nafsu dan mimpi dan lain sebagainya? Claim boleh claim lah, tapi hakikat dia kita kena nilai. Sebab tu macam persoalannya, bila ulama merupakan pewaris Nabi, lepas tu ramai orang claim ulama, kita pening tak? Jangan pening. Nabi dah beritahu jangan keluar dia. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin. Ke atas kalian sunnah aku dan sunnah para khulafa. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi gerham. Sebab ramai mendakwa dia adalah ulama, dia adalah pencinta Nabi SAW. Tapi kita boleh ukur dia dengan ilmu, dengan dalil. Bila kita ukur dia tak selari dengan dalil, kita tidak akan dipertanggungjawab oleh Allah. Tetapi bila kita ikut dia, kita meninggalkan dalil, itu kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi ikutan kita bukan individu, tapi ikutan kita adalah nas. Okey, kemudian yang terakhir, al-imanu annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullah. Kemudian yang terakhir, kita kena beriman bahawa sesungguhnya para nabiyyin dan rusul, annahum, sesungguhnya mereka, ballaghu, telah menyampaikan. Ballagha yuballighu, ballighu anni walau ayat, ballaghu, menyampaikan. Bahawa semua nabi dan rasul telah menyampaikan jami'a, semua, ma arsalahumullah, semua, setiap perkara yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Mereka tidak sembunyikan satu apa pun. Itu kita kena beriman. Walam yaktumu harfan walam yughayyiruhu walam yazidu fihi min indi anfusihim. Bahawa kita kena beriman bahawa sesungguhnya para nabi telah menyampaikan, balighu, semua, jami', apa-apa yang telah arsalahumullah, telah Allah utuskan kepada mereka. Walam, dan tidak pula mereka yaktumu, menyembunyikan, harfan, satu huruf pun tak ada sembunyi. Semua yang Allah sampaikan, mereka sampaikan. Dia tak sembunyi satu huruf. Kemudian walam yughayyiru, dan dia tidak mengubah, sedikit pun tak mengubah. Allah cakap A, para rasul sampaikan A. Bukan A plus ke, A minus ke, B ke, C, betul lagi. Kemudian walam yazidu, dan tidak ada tokok tambah, tidak ada penambahan. Yazid, daripada perkataan zada yazidu. Fihi, dalam wahyu. Fihi, ha ni kembali kepada wahyu. Ayo. Macam mana? Ada dalil. Surah An-Nahl ayat 35. Belum habis syarah lagi dah minta dalil. Masya Allah. Bagus. Bagus. Tu bagus. Kita haus akan dalil. Dan orang yang diminta dalil jangan melenting. Kan? Itu satu tanggungjawab kita untuk mendalami agama itu dengan dalil. Semua ni ada dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 35. Okey, dia tidak sembunyikan, tidak ubah dan juga tidak tambah sedikit pun dari anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Betul. Semestinya Nabi, Rasul yang mendapat wahyu dari Allah pun tak boleh tambah, apa lagi kita ni, manusia. Betul. Surah An-Nahl Allah SWT firman, dia punya wajud dalalah dia yang terakhir, fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin. Fahal
'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Maka tidak ada kewajipan atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Tu Allah dah cop. Allah dah bagi apa? Dah bagi satu jaminan bahawa semua rasul dah menyampaikan secara jelas. Dan mereka tidak, bila dah menyampaikan, semestinya mereka tidak menyembunyikan, apatah lagi mengubah ataupun tambah. Banyak kisah dari sirah Nabi SAW maupun kisah-kisah Nabi yang terdahulu, bila datang satu soalan yang sebenarnya kalau kita fikir secara akal, Nabi boleh je jawab, tetapi Nabi tak jawab. Kerana apa? Nabi menunggu wahyu. Begitu juga kita, jangan terburu-buru untuk memberi fatwa ataupun nak menjawab soalan. Jangan, jika kita tidak tahu dalil yang jelas, dalil yang benar. Okey. Dan kita pula yang menanya ataupun mencari maklumat, jangan terburu-buru menerima kenyataan dari seseorang yang tidak ada dalil. Okay? Kewajipan kita adalah dalil, jelas. Sebab tu bila kita kembalikan agama kita dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kemurnian agama itu akan terjaga sampai hari kiamat. Tapi jika masing-masing mengikuti akal maupun hawa nafsu, apa yang tertinggal dengan agama ni? Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tak pernah merayakan maulid. Tiba datang setelahnya merayakan maulid. Maulid Nabi first, lepas tu maulid Ali, lepas tu maulid Hasan, lepas tu sekarang haul syekh-syekh sekian. Betul tak? Dia kelak anak cucu kita apa pula? Allahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebenarnya plan memang asalnya tak dapat masuk 2 poin dalam satu liqa' dan satu ni. Jadi memang kita kena satu-satulah. Kena bersabarlah bagi siapa yang dah pernah belajar, dan bersabar juga bagi siapa yang baru belajar. Dia semua kena bersabar. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Kemuliaan Nabi, hadis dia. Oh, boleh? Ana sayyidu waladi Adam. Sekejap, saya cari hadis secara lengkap. Okey, ada permintaan untuk membawakan hadis bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan sayyid bagi anak-anak Adam. Sayyid adalah ketua. Bila ketua, dia mesti yang paling mulia. Hadis dari An Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Faham tulisan? Oh, ni kurang besar. Okey. Ana sayyidu waladi Adama
yaumal qiyamati. Kemudian ada tambahan lagi. Tapi wajuh dalalah yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad merupakan paling afdal di kalangan para nabiyyin dan di kalangan para ulul azmi adalah dalil ini. Sayyid. Bila ketua, maka ia mesti kena yang paling mulia. Jika ada orang yang lebih mulia daripada Nabi, nescaya Nabi tak cakap benda ni. Okey. Kemudian ni je lah, nanti lama pula masa. Saya baca lah. Hadis riwayat Muslim nombor 2278. 2278. 2278. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oh. Had. Malish. Okey, kemudian ada sambung lagi. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Nabi SAW bersabda, aku adalah ketua pemimpin bagi anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Pada nanti kat pada mahsyar, ketua kita siapa? Nabi SAW. Sebab Nabi yang paling mulia. Kan ada hadis panjang. Ketika itu manusia dah terlalu lama berdiri tunggu untuk dihisap. Akhirnya pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau lah. Ini juga dalil bahawa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Alal itlaq, Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Aku tak boleh. Dan ada alasan lah masing-masing. Waktu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dah. Sehingga kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW boleh berdoa kepada Allah untuk mempercepatkan hisap. Kemudian Nabi SAW sabda, dan aku adalah orang pertama yang akan bangkit dari kubur, iaitu pada mahsyar. Pada mahsyar nanti semua manusia akan dibangkitkan dari kubur, dan orang yang pertama akan dibangkitkan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi SAW, dan akulah orang yang paling dahulu memberi syafaat. Syafaat apa? Syafaat kubra, untuk mempercepatkan hisab. Itu syafaat kubra dari Nabi SAW. Dan aku adalah orang yang paling dulu dibenarkan untuk memberi syafaat. Bila Nabi dapat beri syafaat, dan juga Nabi orang pertama diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, iaitu syafaat kubra. Boleh jelas InsyaAllah. Pun dah pukul 11, dekat pukul 12. Mauquf. Okey, istilah tu dalam istilah mustalah hadis lah. Ada nama marfu', mauquf. Mauquf tu dalam satu sisi ulama memberi takrif bahawa hadis tu dia tak sampai kepada Nabi, dia sampai kepada sahabat. Bila cakap hadis marfu', itu baru hadis yang diangkat kepada Nabi SAW. Tapi istilah ni dari satu sisi lah. Ada juga hadis, istilah ulama panggil mauquf, tapi hadis tu sampai kepada Nabi. Ini semua hanya mustalahatul hadis, mustalahat hadis. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan dengan pembahasan kita beriman dengan hari kiamat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم